fi Zilal Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Pentafsiran ayat-ayat 256 hingga 257. Sebelum ini, rangkaian ayat telah selesai menjelaskan asas-asas kepercayaan dan kefahaman imaniah dalam sudut-sudutnya yang paling halus dan menerangkan sifat-sifat Allah dan hubungan manusia dengannya dengan penerangan yang seterang-terangnya ini. Maka ia beralih pula kepada satu penerangan untuk menjelaskan jalan perjuangan para mukminin yang mendukung kepercayaan ini dan menyebarkan dakwah ini dan melaksanakan tugas memimpin manusia yang sesat dan kehilangan pedoman. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada sebarang paksaan di dalam agama. Jalan yang benar telah ternyata dari jalan yang sesat. Oleh itu, sesiapa yang kafir dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan tali ikatan yang kukuh yang tidak akan putus lagi. Dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat 256. Allah itulah pelindung orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada nur. Sedangkan orang-orang yang kafir, pelindung mereka ialah tagut, yang mengeluarkan mereka dari nur kepada kegelapan. Mereka lah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat 257. Konsep tiada paksaan dalam agama. Persoalan akidah yang dibawa oleh agama Islam ialah persoalan keyakinan setelah mendapat penerangan dan pemahaman, dan bukannya persoalan memaksa dan menekan dengan kekerasan. Agama ini datang untuk berbicara dengan segala daya pemikiran manusia, iaitu berbicara dengan akalnya yang berfikir dan dengan pemikirannya yang spontan, berbicara dengan perasaannya yang terharu dan dengan fitrahnya yang tenang. Ia berbicara dengan seluruh entiti manusia dan dengan seluruh daya pemikiran dan segala sudutnya tanpa menggunakan sebarang paksaan dan tekanan sekalipun. Sekalipun tekanan dengan mukjizat fizikal yang kadang-kadang pemandangannya boleh mendorong kepada keimanan tanpa difikirkan oleh hatinya dan difahami oleh akalnya, kerana mukjizat itu di luar hati dan akalnya. Dan andainya agama ini tidak menghadapi hati-hati manusia dengan mukjizat fizikal yang kuat, maka lebih-lebih lagi ia tidak menghadapi hati manusia dengan menggunakan kekuatan dan paksaan agar agama ini dianuti di bawah ugutan dan ancaman, atau dengan menggunakan tekanan dan paksaan tanpa penjelasan dan huraian yang meyakinkan dan tanpa berpuas hati dengan hujah-hujah dan alasan-alasan. Dahulu, agama Kristian selaku agama terakhir sebelum Islam telah memaksa manusia dengan api, besi dan alat-alat penyiksaan yang digunakan oleh kerajaan Roman. Sebaik saja Sri Maharaja Konstantin memeluk agama Kristian, ia digunakan dengan keganasan dan kekejaman yang sama dengan keganasan yang dilakukan oleh kerajaan Roman sebelum ini terhadap segolongan kecil rakyatnya yang telah memeluk agama Kristian kerana yakin dan cintakan agama ini. Alat-alat penyiksaan dan penindasan ini bukan sahaja dilakukan terhadap orang-orang yang belum lagi memeluk agama Kristian, malah digunakan untuk menindas orang-orang Kristian itu sendiri
yang tidak berpegang dengan mazhab yang dianuti oleh negara dan menyalahi setengah-setengah kepercayaannya mengenai sifat Al-Masih. Apabila Islam datang selepas itu, maka dasar pertama yang diumumkan ialah dasar kebebasan yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada sebarang paksaan di dalam agama. Jalan yang benar telah ternyata dari jalan yang sesat. Dalam dasar ini, ternyata bagaimana Allah memuliakan manusia dan menghormati kemahuannya, fikirannya dan perasaannya. Allah menyerahkan kepada mereka kebebasan membuat keputusan terhadap perkara akidah yang menentukan hidayah dan kesesatan, dan menyerahkan kepadanya tanggungjawab amalan-amalannya dan hisab dirinya. Inilah ciri kebebasan manusia yang paling utama, iaitu kebebasan yang sedang ditindas di abad 20 ini oleh berbagai-bagai aliran, pemikiran atau ismi-ismi yang sewenang-wenang dan sistem-sistem hidup yang menghinakan manusia. Ayat berikut tidak lebih dari menyentuh hati nurani manusia dengan sentuhan yang menyedarkan hidayah dan membimbing ke jalan yang betul, sentuhan yang menjelaskan hakikat iman yang diumumkan sebagai amat jelas dan terang dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan yang benar telah ternyata dari jalan yang sesat. Itulah jalan yang benar. Ya, ini keimanan itulah jalan yang benar, yang betul, yang seharusnya dicari oleh manusia dengan bersungguh-sungguh. Dan kekafiran itulah jalan yang sesat, yang seharusnya dijauhi manusia dan dihindari dan dicapkan dengannya. Demikianlah hakikat yang benar. Apabila seseorang itu memikir nikmat keimanan yang memberi kepercayaan dan kefahaman jelas kepada akal manusia dan memberi ketenangan dan kedamaian pada hatinya dan melahirkan di dalam jiwanya minat dan cita-cita yang luhur dan perasaan-perasaan yang bersih, dan seterusnya melahirkan di dalam masyarakat manusia satu sistem hidup yang sihat, lurus dan mendorong ke arah kehidupan yang subur dan maju. Apabila ia memikirkan nikmat keimanan itu dengan cara ini, tentulah dia akan menemui jalan yang benar, iaitu jalan yang tiada siapa menolaknya melainkan si tolol yang meninggalkan jalan yang benar kerana memilih jalan yang sesat, dan meninggalkan hidayah kerana memilih kesesatan, dan mengutamakan jalan hidup yang meraba-raba, tidak tenang, rendah dan kerdil dari jalan hidup yang mantap, tenteram, tinggi dan unggul. Kemudian Al-Quran menjelaskan lebih terang lagi hakikat keimanan itu. Oleh itu, sesiapa yang kafir terhadap Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan ikatan tali yang kukuh, yang tidak akan putus lagi. Kekufuran itu seharusnya dihadapkan pada sesuatu yang wajar diingkarkan, iaitu Taghut, dan keimanan itu wajib dihadapkan kepada Khalik yang wajar diimaninya, iaitu Allah. Pengertian Taghut ialah perkataan-perkataan pecahan dari sumber kata yang mengertikan segala sesuatu yang melampaui siuman, melampaui kebenaran dan melewati batas yang digariskan Allah kepada para hamba-Nya. Sesuatu yang tidak dikawal dengan kepercayaan kepada Allah dan dengan undang-undang syariah yang diatur oleh Allah. Termasuk dalam pengertian Taghut ialah segala sistem hidup yang tidak diambil dari Allah, segala kefahaman dan pemikiran atau peraturan
atau peradaban atau tradisi yang tidak diambil dari Allah. Oleh itu, sesiapa yang kufur atau menolak segala rupa bentuk tagut ini dan beriman kepada Allah yang Maha Esa sahaja dan mengambil dari Allah yang Maha Esa sahaja, maka bererti ia telah selamat dan keselamatannya tergambar pada sikapnya yang berpegang teguh dengan ikatan tali keimanan yang kukuh yang tidak akan putus lagi itu. Di sini kita berada di hadapan satu gambaran fizikal yang menggambarkan satu hakikat perasaan dan hakikat mental, iaitu iman kepada Allah itu merupakan ikatan tali yang kukuh yang tidak akan putus buat selama-lamanya. Tali yang amat teguh dan tidak mungkin putus, dan sesiapa yang berpegang dengannya tidak akan tersesat dari jalan yang benar. Tali itu menghubungkan seseorang dengan Allah yang memiliki teraju kebinasaan dan keselamatan. Hakikat keimanan itu ialah petunjuk yang membimbing terhadap hakikat yang pertama yang menjadi asas seluruh hakikat di alam al-wujud ini, iaitu hakikat Allah dan penemuan terhadap undang-undang semesta yang diaturkan Allah untuk alam buana ini, dan dengan undang-undang inilah tegaknya alam buana ini. Setiap orang yang berpegang dengan ikatan tali keimanan, dia akan berjalan mengikut jalan yang benar menuju terus kepada Allah, iaitu dia tidak akan berlanggar, tidak akan ketinggalan di tengah jalan, dan tidak akan tersimpang siur dan sesat jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Penghujung ayat 256. Ya, ini Allah mendengar pertuturan lidah dan mengetahui kandungan isi hati. Oleh itu, setiap mukmin yang berhubung dengan Allah tidak akan dikurangi haknya, tidak akan dianiayai, dan tidak akan kecewa. Allah pelindung mukminin dan tagut pelindung kafirin. Kemudian rangkaian ayat berikut terus menggambarkan jalan hidayah dan jalan kesesatan dalam satu pemandangan fizikal yang hidup dan bergerak. Ia menggambarkan bagaimana keadaan hidayah dan keadaan kesesatan itu. Ia menggambarkan bagaimana Allah selaku pelindung para mukminin memegang tangan mereka dan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada nur. Sedangkan para tagut selaku pelindung orang-orang yang kafir memegang tangan mereka dan mengeluarkan mereka dari nur kepada kegelapan-kegelapan. Itulah satu pemandangan yang menarik, hidup dan penuh dengan saranan. Ia membuat daya khayal kita mengikut golongan itu dan golongan itu sekali ke sana dan sekali pula ke sini. Dia menggunakan gambaran fizikal ini sebagai ganti menggunakan pengungkapan mental semata-mata yang tidak menggerakkan khayal, tidak mencubit hati dan tidak merangsangkan kesedaran. Ia hanya berbicara dengan minda saja dengan menggunakan konsep-konsep dan kata-kata. Apabila kita hendak memahami kelebihan cara gambaran Al-Quran ini, maka cubalah kita gantikan di tempat pemandangan fizikal yang hidup ini dengan mana-mana pengungkapan mental. Misalnya, kita katakan begini: Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Ia memimpin mereka kepada keimanan, dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindung mereka ialah tagut yang memimpin mereka kepada kekafiran. Tentulah pengungkapan ini akan mati begitu sahaja di depan kita, dan segala kehangatan, segala harakah dan segala nada yang ada padanya akan turut hilang. Keimanan itu nur. Di samping pengungkapan yang memberi gambaran yang hidup dan penuh saranan ini, kita dapat menemui pengungkapan yang halus mengenai hakikat ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah itulah pelindung orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada nur. Sedangkan orang-orang yang kafir, pelindung mereka ialah Tagut, yang mengeluarkan mereka dari nur kepada kegelapan. Iman itu nur, iaitu nur yang tunggal dari segi sifat dan hakikat. Sedangkan kekafiran itu kegelapan, iaitu berbagai-bagai kegelapan yang beraneka ragam, tetapi semuanya kegelapan belaka. Tidak ada hakikat yang lebih tepat dan halus dan mengungkapkan iman dengan nur dan mengungkapkan kekafiran dengan kegelapan. Iman itu nur yang menyinari kepribadian mukmin, dan itulah nur yang mula-mula tercetus dalam hati nuraninya. Itulah nur yang menyinari ruhnya dan menjadikannya halus, jernih dan memancarkan cahaya yang terang benderang di sekelilingnya. Itulah nur yang mendedahkan hakikat-hakikat segala sesuatu, hakikat-hakikat segala nilai, dan hakikat-hakikat kefahaman dan kepercayaan, dan membuat semuanya dapat dilihat oleh hati orang yang beriman dengan jelas, tanpa sebarang kekeliruan, tetap teguh tanpa bergoncang. Oleh itu, dia dapat mengambil dari hakikat itu apa yang harus diambil olehnya dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan olehnya dengan tenang dan tenteram, dengan yakin dan teguh tanpa goyah. Itulah nur yang menunjukkan jalan kepada undang-undang alam buana, agar orang yang beriman dapat menyelaraskan di antara harakatnya dengan harakat undang-undang alam buana di sekelilingnya, dan dapat meneruskan perjalanannya menuju kepada Allah dengan lemah lembut, tanpa bertindak sewenang-wenang, tanpa berlanggar dengan tanah-tanah longguk, dan tanpa meraba-raba di sana-sini. Kerana jalan menuju kepada Allah dalam fitrahnya memang terbuka dan terkenal. Itulah nur yang tunggal, yang membawa ke jalan yang tunggal. Tetapi kesesatan, kekafiran mengandungi berbagai-bagai jenis kegelapan, iaitu kegelapan hawa nafsu, kegelapan penyelewengan, dan kesesatan, kegelapan keangkuhan dan keterlaluan, kegelapan kelemahan dan kehinaan, kegelapan riak dan muka dua, kegelapan tamak haloba, kegelapan keraguan dan kegelisahan, dan bermacam-macam kegelapan yang tidak terhitung, dan seluruhnya terkumpul apabila wujud kesesatan dari jalan Allah, apabila wujud penerimaan perintah dan nilai dari yang lain dari Allah, dan apabila wujudnya perbuatan berhakimkan sistem yang lain dari sistem hidup yang diaturkan oleh Allah. Sebaik sahaja seseorang itu meninggalkan nur Allah yang tunggal, iaitu meninggalkan nur Al-Haq yang tunggal, yang tidak pernah keliru itu, maka ia akan terus terjerumus ke dalam berbagai-bagai jenis kegelapan. Dan akibat yang sesuai dengan pencinta-pencinta kegelapan itu ialah mereka lah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat 257. Oleh sebab mereka tidak mahu bersuluh dengan nur, maka hendaklah mereka tinggal kekal di dalam neraka. Kebenaran hanya satu, tidak berbilang-bilang. Sedangkan kesesatan itu berbagai-bagai jenis dan bentuk, dan tiada selepas kebenaran itu melainkan kesesatan. Sebelum kita beralih dari pelajaran ini, eloklah kita berkata sepatah tentang dasar tiada paksaan dalam agama. Di samping wujudnya fardu jihad di dalam Islam dan wujudnya peperangan yang telah diceburi oleh Islam, dan wujudnya firman Allah di dalam ayat yang telah silam, iaitu
dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi penindasan dan sehingga agama itu untuk Allah semata-mata. Ayat 193. Percubaan menghapuskan semangat jihad. Setengah-setengah musuh Islam yang bertujuan jahat telah menuduh Islam sebagai agama yang bertentangan. Mereka mendakwa Islam memaksa dengan mata pedang dan dalam waktu yang sama Islam menetapkan dasar tiada paksaan dalam agama. Setengah musuh Islam yang lain pula berpura-pura mempertahankan Islam dengan menolak tuduhan itu, sedangkan tujuan mereka yang sebenar ialah mereka berusaha secara jahat untuk memadamkan semangat jihad di dalam hati orang Islam. Mereka memperkecil-kecilkan ayat jihad ini di dalam sejarah Islam dan dalam kebangkitan dan perkembangannya. Mereka menyarankan secara tidak jujur, halus dan lihai kepada kaum muslimin bahawa mereka tidak lagi perlu menggunakan alat jihad ini pada masa ini dan pada masa akan datang. Dan semuanya ini dilakukan dalam bentuk orang yang mahu menolak ketuduhan yang jahat itu dari Islam. Kedua-dua golongan ini adalah dari kaum orientalis yang bekerja dalam satu bidang untuk memerangi Islam dan memesongkan sistemnya dan membunuh saranan-saranannya yang menarik dalam hati kaum muslimin supaya mereka terselamat dari kebangkitan semangat jihad ini yang mereka tidak pernah sekalipun dapat menahannya di mana-mana medan. Mereka kini telah merasa aman dan tenteram sejak mereka dapat melumpuhkan semangat jihad itu dengan berbagai-bagai cara. Mereka telah melakukan serangan-serangan yang ganas terhadap semangat jihad ini di mana-mana tempat. Mereka telah mencampak ke dalam hati umat muslimin bahawa peperangan di antara penjajah dengan negeri mereka bukanlah sekali-kali peperangan agama yang memerlukan jihad. Malah peperangan itu adalah peperangan kerana kepentingan pasaran, bahan-bahan mentah dan strategi-strategi tentera. Oleh sebab itu, ia tidak memerlukan jihad. Sekali lagi saya ulangkan, mereka telah mencampak ke dalam hati umat muslimin bahawa peperangan di antara penjajah dengan negeri mereka bukanlah sekali-kali peperangan agama yang memerlukan jihad. Malah peperangan itu adalah peperangan kerana kepentingan pasaran, bahan-bahan mentah dan strategi-strategi agama, strategi-strategi tentera. Oleh sebab itu, ia tidak memerlukan jihad. Islam telah menghunuskan pedang berjuang dan berjihad di sepanjang sejarahnya bukan untuk memaksa seseorang supaya memeluk Islam, tetapi untuk menjamin beberapa matlamat yang semuanya memerlukan jihad. Matlamat jihad Islam. Pertama, Islam berjihad untuk mempertahankan orang-orang mukmin dari gangguan dan penindasan yang dideritai mereka dan untuk menjaminkan keamanan dan keselamatan diri mereka, harta benda mereka dan agama mereka. Dan di sini Islam telah menetapkan satu dasar agung yang telah diterangkan dalam juzuk yang pertama surah ini, iaitu dasar Bismillahirrahmanirrahim. Dan penindasan itu lebih besar dosanya dari pembunuhan. Ayat 217. Oleh itu, Islam menganggapkan pencerobohan terhadap akidah, perbuatan mengganggu dan menyakiti kerana akidah, dan perbuatan menindas penganut-penganutnya lebih kejam dari pencerobohan terhadap keselamatan hidup mereka sendiri. Kerana akidah itu lebih tinggi nilainya dari hidup itu sendiri mengikut dasar yang agung ini.
Apabila seseorang mukmin itu diizin berperang kerana mempertahankan nyawa dan hartanya, maka lebih wajar lagi ia diizinkan berperang kerana mempertahankan akidah dan agamanya. Dahulu orang-orang Islam ditindas, diganggu dan disakiti supaya meninggalkan agama mereka. Mereka diseksa kerana akidah mereka di berbagai-bagai negeri di dunia ini. Negeri Andalus telah menyaksi kekejaman, penyiksaan dan pembunuhan beramai-ramai untuk menindas orang-orang Islam supaya meninggal agama mereka dan menindas penganut-penganut Kristian dari mazhab-mazhab yang lain supaya masuk mazhab Katolik. Dari kekejaman ini, Andalus dapat menyaksi akibat yang ditinggal oleh Sepanyol, di mana di sana tidak ada lagi bayangan Islam dan bayangan mazhab-mazhab Kristian yang lain. Bagaimana Batu Maqdis dan negara dan negeri di sekelilingnya telah menyaksi kekejaman serangan perang salib yang dituju semata-mata untuk menghancurkan agama Islam. Tetapi kaum muslimin telah mengharungi peperangan itu di bawah panji-panji akidah mereka dan mereka telah berjaya memerangi peperangan itu dan berjaya menyelamatkan kawasan itu dan menerima nasib Andalus yang amat sedih. Dari menerima nasib Andalus yang amat sedih. Kaum muslimin hari ini masih lagi ditindas di negeri-negeri komunis, negeri yang menyembah berhala, di kawasan-kawasan Zionis dan negeri-negeri Kristian di berbagai pelosok dunia. Dan jihad tetap dipadukan ke atas mereka untuk menghapuskan penindasan itu jika mereka muslimin yang sebenar. Yang kedua, Islam telah berjihad untuk menegakkan kebebasan dakwah selepas ditegakkan kebebasan akidah, kerana Islam telah membawa satu kepercayaan dan kefahaman yang paling sempurna terhadap alam buana dan terhadap kehidupan. Ia membawa setinggi-tinggi sistem untuk memajukan kehidupan. Ia membawa semua kebaikan itu untuk dipersembahkan pada umat manusia, untuk menyampaikannya ke telinga dan hati mereka. Oleh itu, selepas mendapat penerangan dan penjelasan ini, mereka adalah bebas membuat keputusan. Siapa suka boleh beriman dan siapa tidak suka ia boleh kufur, dan di sana tiada paksaan di dalam agama. Tapi sebelum itu, segala halangan dan rintangan pastilah dihapuskan dari jalan yang menyampaikan kebaikan agama ini kepada seluruh manusia sebagaimana ia dibawa dari Allah untuk seluruh umat manusia. Semua halangan dan rintangan yang boleh menyekat orang ramai dari mendengar, menerima dan bergabung dengan angkatan-angkatan orang yang beriman jika mereka suka itu pastilah dihapuskan. Dan di antara halangan-halangan itu ialah wujudnya sistem-sistem pemerintahan yang zalim yang menghalangkan orang ramai dari mendengar seruan hidayah dan menindaskan orang-orang yang menerima hidayah dan menindaskan orang-orang yang menerima hidayah. Islam berjihad untuk meleburkan sistem-sistem yang zalim ini dan menggantikannya dengan satu sistem yang adil yang menjamin kebebasan berdakwah kepada agama yang benar di setiap tempat dan menjamin kebebasan para pendakwah. Matlamat ini masih tetap teguh dan jihad masih tetap dipadukan ke atas kaum muslimin untuk mencapai matlamat ini jika mereka muslimin yang sebenar. Yang ketiga, Islam berjihad untuk menegak dan melindungi sistem hidupnya yang istimewa, iaitu satu-satu sistem yang menegakkan kebebasan manusia terhadap sesama manusia. Apabila Islam menjelaskan bahawa di sana hanya ada satu ubudiyah sahaja, iaitu ubudiyah kepada Allah yang maha besar dan maha tinggi, dan apabila Islam berjuang untuk menghapuskan dari muka bumi ini segala bentuk
perhambaan manusia kepada manusia, maka di sana tidak ada lagi individu atau kelas atau umat yang berhak mengaturkan undang-undang bagi manusia atau memperbudak-budakkan mereka melalui undang-undang. Di sana hanya ada satu Tuhan sahaja bagi manusia dan dialah sahaja yang berhak mengaturkan undang-undang untuk mereka. Dialah sahaja satu-satunya Tuhan yang wajib ditaati dan dipatuhi mereka sebagaimana mereka wajib beriman dan beribadat kepadanya sahaja. Oleh itu, di dalam sistem hidup Islam, tiada ketaatan kepada mana-mana manusia kecuali ia menjalankan syariat Allah sebagai mewakili kelompok muslimin untuk melaksanakan syariat itu, kerana dari awal-awal lagi ia tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang, kerana urusan mengatur undang-undang itu adalah dari urusan Allah. Kerja-kerja menyusun undang-undang merupakan salah satu gejala uluhiyah dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itulah, tiada siapa pun yang berhak melakukan kerja ini dan mendakwakan dirinya mempunyai makam uluhiyah, sedangkan ia hanya seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang lain. Inilah dasar sistem hidup Rabbani yang dibawa oleh Islam, dan di atas dasar inilah ditegakkan sistem akhlak yang bersih yang menjamin kebebasan kepada setiap orang, sehingga kepada mereka yang tidak menganut agama Islam itu sendiri dan memelihara kehormatan setiap orang, sehingga kehormatan mereka yang tidak beragama Islam. Dalam sistem Islam, segala hak setiap warga negara dalam negara Islam adalah dipelihara biarpun apa agama yang dianuti mereka, dan tiada siapa pun yang boleh dipaksa memeluk agama Islam. Tiada sebarang paksaan dalam agama Islam, kerana tugas agama Islam hanya menyampai. Islam berjihad untuk menegak dan melindungi sistem yang luhur ini di muka bumi, dan oleh itu adalah menjadi kewajipan Islam berjihad untuk menghancurkan sistem-sistem yang zalim yang memperhambakan sesama manusia, iaitu sistem-sistem di mana ada golongan manusia yang mendakwa mempunyai makam uluhiyah dan menjalankan tugas uluhiyah tanpa kuasa yang sebenar. Dan Islam sudah pasti akan ditentang dan dimusuhi oleh sistem-sistem yang zalim itu di seluruh dunia ini. Dan oleh sebab itulah Islam pastikan bertindak menghancurkan sistem-sistem itu untuk menegakkan sistemnya yang luhur. Kemudian Islam akan dibiarkan manusia bebas. Kemudian Islam akan biarkan manusia hidup bebas di bawah naungannya dengan akidah-akidah mereka masing-masing. Dan mereka tidak diwajibkan selain dari mematuhi peraturan sosial, akhlak, ekonomi dan antarabangsa secara Islam. Adapun hal yang bersangkutan dengan kepercayaan dan akidah hati juga, hal-hal yang bersangkutan dengan peribadi, maka mereka diberi kebebasan penuh. Mereka bebas mengamalkan mengikut agama masing-masing. Tugas Islam ialah melindungi keselamatan mereka, kebebasan akidah mereka dan menjamin hak-hak mereka serta memelihara kehormatan-kehormatan mereka dalam batas sistem Islam. Kewajipan jihad untuk menegakkan sistem hidup yang luhur ini tetap difardukan ke atas umat muslimin agar sehingga tidak ada lagi penindasan dan sehingga agama itu untuk Allah semata-mata. Ayat 193. Ya ini sehingga tidak ada lagi manusia yang mendakwa mereka Tuhan di bumi ini dan tidak ada lagi ketaatan dan kepatuhan kepada yang lain dari Allah. Jelaslah Islam tidak mengangkat pedang untuk memaksa manusia menganut akidahnya, dan Islam tidak pernah
tersebar secara ini sebagaimana yang dituduh oleh setengah-setengah musuhnya. Malah Islam berjihad untuk menegakkan satu sistem hidup yang aman di mana seluruh penganut agama-agama yang lain dapat hidup aman, damai di bawah naungannya dengan mematuhi undang-undang dan peraturannya walaupun tidak mengambil akidahnya. Islam memerlukan kekuatan untuk menjamin kewujudannya, perkembangannya dan ketenteraman para penganutnya terhadap keselamatan agama mereka dan ketenteraman orang-orang yang hendak memeluknya terhadap keselamatan diri mereka. Kekuatan itu juga perlu untuk menegak dan melindungi sistem Islam yang baik ini. Kewajipan jihad tidak pernah menjadi alat yang tidak penting dan tidak diperlukan oleh masa kini Islam dan masa depannya sebagaimana yang hendak disarankan oleh musuh-musuhnya yang paling licin kepada kaum muslimin. Islam memerlukan sistem, Islam memerlukan kekuatan dan Islam memerlukan jihad. Inilah sifat dan tabiat Islam dan tanpa ini semua Islam tidak mungkin tegak hidup dan memimpin. Memang benar, tiada sebarang paksaan di dalam agama, tetapi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan sediakanlah untuk menghadapi mereka apa sahaja kelengkapan perang yang kamu mampu mengadakannya, dari kekuatan dan kuda-kuda tambatan yang dapat kamu takutkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu dan orang-orang yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Surah Al-Anfal ayat 60. Inilah kedudukan jihad di dalam pandangan Islam dan beginilah seharusnya umat muslimin mengetahui hakikat agama mereka dan hakikat sejarah mereka. Mereka tidak seharusnya berdiri dengan agama mereka dengan pendirian orang yang tertuduh yang berusaha untuk mempertahankan dirinya. Malah, ia seharusnya bersih selama-lama dengan pendirian seorang yang pernah yakin kepada agamanya yang mengatasi segala kepercayaan, segala sistem hidup dan aliran pemikiran yang ada di muka bumi ini. Mereka tidak seharusnya tertipu kepada orang-orang yang berpura-pura mempertahankan agama Islam dengan menghapuskan dari hati mereka kewajipan berjihad untuk menjaga keselamatan para penganut agama mereka dan kewajipan berjihad untuk membolehkan umat manusia menikmati kebaikan dan kebajikan yang dibawa oleh Islam. Tidak ada jenayah yang lebih besar yang dilakukan oleh seseorang dari perbuatan menafi dan menghalangkan manusia dari menerima kebaikan dan kebajikan yang dibawa oleh Islam. Dialah sebesar-besar musuh umat manusia yang pasti diburu dan diusir oleh mereka jika mereka mempunyai fikiran yang matang. Dan sebelum umat manusia dapat berfikir dengan matang, maka wajiblah orang-orang ini diburu dan diusir oleh orang mukmin yang telah dipilih dan dikurniakan Allah dengan nikmat keimanan. Itulah kewajipan mereka terhadap diri mereka sendiri dan terhadap umat manusia seluruhnya, dan mereka bertanggungjawab dengan kewajipan ini di hadapan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim.